Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton Jom Channel. Terlebih dahulu saya meminta maaf bagi pihak uh, admin kerana kami ada sedikit masalah teknikal tadi dan ini adalah kali pertama kami menggunakan platform ini untuk berbincangkan satu isu politik semasa. Jadi kami meminta maaf kerana lambat untuk memulakan program ini. Baiklah, hari ini kita ada bersama saya pada malam ini tiga ahli parlimen. Seorang daripadanya adalah Yang Berhormat Bakhtiar bin Wan Cik, iaitu ahli parlimen Balik Pulau dari negeri Pulau Pinang. Seorang lagi Dr. Hatta Ramli, ahli parlimen Lumut. Dan Akmal Nasir, ahli parlimen Johor Bahru yang turut ada bersama. Boleh wave tak kepada penonton? Baiklah, kita akan berbincang mengenai isu bakul makanan yang telah luas dilaporkan dalam akhbar dan sebelum saya memulakan perbincangan kita adalah baik untuk kita memaklumkan kepada semua penonton bahawa terdapat 3 jenis bakul makanan yang diuruskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mengatasi bencana COVID-19 ini. Yang pertamanya adalah bakul makanan JKM yang bernilai RM100 daripada Kementerian Kewangan dan ini adalah untuk golongan B40 ya. Kami telah dimaklumkan bahawa setiap kawasan parlimen akan menerima 1,000 bakul makanan ini untuk diagihkan. Bakul makanan kedua yang diuruskan oleh JKM adalah bakul Natma daripada tabung COVID-19. Nilainya adalah RM50 dan permohonan untuk bakul Natma ini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dan JKM akan menguruskan agihan bakul makanan Natma RM50. Yang ketiganya adalah bakul makanan yang disumbangkan oleh NGO melalui JKM untuk setiap kawasan masing-masing dan bakul makanan ini pelbagai, nilainya juga pelbagai tertakluk ataupun terpulang kepada NGO yang mendema melalui JKM. Tapi untuk tujuan perbincangan pada hari ini adalah bakul JKM yang bernilai RM100 yang dibiayai oleh Kementerian Kewangan untuk setiap kawasan parlimen dan kita ada 222 kawasan parlimen di seluruh Malaysia. Baiklah, semua telah baca berita yang mengatakan lebih kurang 80 ahli parlimen pembangkang ya telah mengeluarkan kenyataan bersama untuk menunjukkan bahawa agihan bakul makanan JKM RM100 ini ada yang tidak sampai ke kawasan ahli parlimen pembangkang, ada kawasan yang mendapat kosong bakul. Kawasan saya di Segambut, saya menerima 250 bakul JKM ini dan 750 lagi bakinya saya tak dapat tetapi saya telah mendapat berita online, saya telah melihat bahawa cawangan Parti Politik Perikatan Nasional di kawasan Segambut telah menerima bakul JKM ini untuk diagihkan. Saya difahamkan YB Bakhtiar, kita mulakan dengan YB Bakhtiar. YB Bakhtiar dapat berapa bakul makanan JKM ini untuk kawasan YB? Untuk kawasan saya mendapat kosong bakul. Maksudnya tidak ada langsung diperuntukkan untuk ahli parlimen. Masa apabila bakul makanan ini sampai di Balik Pulau, pegawai JKM menelefon adun kawasan iaitu adun YB Haji Tuah Padu Pulau Betung untuk memohon bantuan supaya menurunkan bakul-bakul makanan tersebut ke dalam dewan. Termasuklah saya rasa yang datang dengan lori itu termasuklah juga dengan peruntukan untuk Parlimen Bayan Baru kerana kami bersebelahan Balik Pulau dengan Bayan Baru. Namun YB SIM ya? YB SIM kita kerahkan semua boleh katakan sukarelawan-sukarelawan daripada MPKK yang turun bersama dan mereka membantu untuk menurunkan bakul-bakul makanan tersebut dan adalah gambar-gambar yang tersebar baru ni saya nampak di FMT juga ada gambar sukarelawan kita bersama bakul-bakul tersebut. Tapi that's the last time we saw the bakul and after that the rest is history.
pegawai JKM dalam telefon temu bual dengan saya dengan JKM. Dia mengatakan bahawa minta maaf YB, kami menerima arahan daripada atas supaya diberi bakul ini kepada parti-parti politik haluan kerajaan. Kami betul-betul minta maaf, dan apabila saya lihat dalam sosial media dan sebagainya, semua ada yang update mengatakan bahawa mereka telah pun, umpamanya kalau UMNO dia telah pun agih 450 bakul daripada 1000 bakul tu. Jadi dan kita juga dapat lihat satu surat daripada Timbalan Menteri Kementerian Pengajian Tinggi. Surat ini ditujukan kepada pengarah JKM Negeri Pulau Pinang supaya diberi bakul-bakul makanan ini kepada penyelaras-penyelaras. Mereka ini daripada penggerak komuniti penggerak atau NGO yang bukan ahli parlimen yang sah ataupun bukan parti politik yang sah pun. Jadi kita lihat ada pencanggahan dari segi di mana seorang timbalan menteri memberi arahan kepada kementerian lain untuk menyerahkan bakul-bakul makanan itu kepada penyelaras-penyelaras yang telah pun dilantik. Jadi saya nampak di sini ada satu amalan yang kurang sihat daripada Parti Perikatan Nasional dengan komponen-komponennya, kerana ini satu perbuatan yang sah, tidak bermoral lah, kerana patutnya bakul-bakul makanan ini diserahkan kepada ahli parlimen yang dilantik yang sah, dan kita akan menyerahkan bakul makanan ini kepada senarai nama yang telah pun kita serahkan kepada JKM dan menggunakan jentera MPKK untuk mengagihkan bakul-bakul makanan tersebut. YB Bakhtiar, sehingga hari ini memang tak dapat satu pun bakul JKM. Tak ada. Kita tak nampak bayang pun. Tapi senarai nama penduduk yang memerlukan semakin bertambah. Semakin bertambah apabila PKP ini dilanjutkan kepada 12 Mei, maka kita mendapat ramai tiap-tiap hari kita mendapat permintaan daripada orang ramai yang terkesan daripada PKP ini. Ya. Okey, baiklah. Dari Pulau Pinang kita menuju ke Perak. Kita dengar pula daripada Ahli Parlimen Lumut, Dr. Hatta. Dr. Hatta boleh ceritakan tak bakul makanan JKM di kawasan YB Dr. Hatta di Lumut? Ya, terima kasih YB Hana. Saya ucapkan selamat malam kepada rakan-rakan penonton sekalian. Isu yang ada di depan kita ialah mengenai pengagihan bakul makanan. Kita bukanlah cerewet, kita bukan nak mendesak dan menuntut apa-apa. Cuma daripada awal lagi kita dimaklumkan bahawa ada satu program penyerahan bakul makanan nilai RM100 yang disediakan oleh kerajaan melalui MOF yang akan diselaraskan bersama dengan pejabat dari ahli parlimen. Itu makluman yang kita dapat. Dan kita dimaklumkan di peringkat tempatan di parlimen kami bahawa urusan ini akan dibuat bersama dengan pejabat parlimen. Pejabat parlimen diminta untuk menyerahkan ataupun submit senarai-senarai yang kita rasa memerlukan bantuan tersebut. Yang ini kita akun, kita buat senarai. Kenapa kita boleh buat? Sebab semasa pentadbiran kita di parlimen, kita ada MPKK. MPKK ni mereka lah yang berada di akar ubi, yang mereka kenal siapa yang perlu. Maka kita menyediakan senarai tersebut seperti yang ada dalam simpanan kita. Cuma apabila bakul makanan itu tiba, lebih seminggu ianya berada di pusat pengumpulan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di sebelah pejabat tanah dan daerah Manjung, ya. Dan kita kata kenapa nak tunggu apa lagi, ya. Tetapi dia kata menunggu arahan, seperti YB Bakhtiar kata, menunggu arahan. Sampai habis bila kita tanya arahan siapa, pihak berkenaan tidak mahu menyebutlah, dan kita memahaminya. Jadi seminggu lebih itu makanan tersebut, nasib baiklah makanan kering berada di dalam Dewan Pengumpulan tersebut dan tidak dapat diedarkan. Dan
rakyat sedang menunggu. Jadi kami telah cuba mendesak beberapa kali untuk membantu sebab pertamanya kita ada jentera. Untuk makluman di Perak, jentera MPKK masih lagi berfungsi. MPKK lama di bawah pentadbiran Pakatan Harapan masih lagi berfungsi sehingga akhir bulan ini, 30 hari bulan. Jadi jentera kita sudah bersedia. Tapi oleh kerana ada halangan-halangan politik yang disebutkan tadi, maka mereka terpaksa menunggu apa yang disebut sebagai pelantikan penyelaras. Now we have here our own MPs, member parliament. Jadi kita ni dilantik, dipilih oleh rakyat melalui proses yang legitimate, yang ada keabsahannya. Tetapi oleh kerana ada campur tangan politik, maka mereka terpaksa menunggu pelantikan seorang penyelaras. Dan ini juga merupakan satu perkara yang boleh menyebabkan lawatan kerana di sebelah kerajaan hari ini ada berbagai parti, siapa yang nak dipilih, bagaimana penyelesaiannya. Jadi itu hanya melambatkan dan rakyat sudah gelisah. Sebab itu YB Hana, kita tidak dapat berdiam diri. Pertamanya kerana rakyat menuntut perkara tersebut. Yang keduanya, pihak JKM hanya menerima sumbangan daripada NGO, selain daripada kerajaan, hanya barangan-barangan kering. Sedangkan rakyat menuntut berbagai-bagai. Kadang-kadang lauk pun tak ada, sayur pun tak ada. Tetapi di pihak JKM mereka tidak menyediakan pemilihan simpanan makanan-makanan pasar. Jadi kita terpaksa, bukan kita nak melanggar urusan-urusan kawalan MCO ini ataupun memandai-mandai, tetapi kita tidak ada pilihan melainkan cuba untuk menyampaikan apa juga sumbangan yang kita dapat, baik daripada pejabat wakil rakyat sendiri ataupun yang diserahkan oleh rakan-rakan kita daripada NGO. Jadi perkara ini sepatutnya tidak berlaku dalam kawasan kita berhadapan dengan lockdown ataupun MCO ini yang mesti diselesaikan segera. Bila ada campur tangan politik, ianya menyebabkan kelewatan. Unnecessary birokrasi, unnecessary red tape yang terpaksa menunggu ialah rakyat. Jadi kita suka bila dengar apa yang kata kita jangan berpolitik dalam keadaan wabak COVID ini, tetapi kelihatannya pihak kerajaan sendiri yang meletakkan politik lebih depan daripada kepentingan awam. Jadi kita nak register, saya nak merakamkan rasa tidak puas hati kita atas perkara yang telah berlaku kepada bakul makanan ini. Ini tak timbul, ini belum lagi disebut isu-isu yang lain berkaitan dengan bakul itu sendiri. Tapi menyimpan lebih seminggu di pusat pengumpulan ini adalah sangat tidak adil kepada rakyat. Terima kasih. Dr. Hatta, betul ke Adun Pangkor pun telah tweet bahawa beliau juga geram melihat bakul makanan tak diagihkan dan duduk dalam dewan selama 2 minggu? Yalah, bila gambar yang diambil daripada dalam dewan keluar diviralkan, sudah pasti mana-mana pimpinan, tak kira lah daripada kerajaan atau daripada pembangkang yang sensitif terhadap keperluan rakyat akan merasa tersinggung. Jadi saya pun tidak terkejut apabila YB Dr. Sri Zamri sendiri pun kata, adakah sampai nak tunggu penyelaras di lantik? Dan ini datang daripada Adun UMNO sendiri yang tidak gembira. Adun UMNO sendiri, ya. So kita juga merasa sedemikian, dan sepatutnya benda dapat kita elakkan kalau kita lah memerlukan masalah-masalah politik yang telah berlaku. Baiklah, terima kasih Dr. Hatta. Dari negeri Perak kita ke negeri Johor. Akmal Nasir, Ahli Parlimen Johor Bahru, boleh update tak keadaan di Johor sekarang? Okey, baik. YB Hana, boleh dengar ya? Boleh. Jadi macam situasi di Johor, saya rasa pandangan rakyat di bawah ini, mereka nak pastikan barang tu sampai. Isunya sekarang yang jadi pertikaian, kenapa apabila dikorek, apabila keluar gambar-gambar dalam dewan, barang-barang ini tidak diagihkan. Isu utama, mereka yang sepatutnya dapat, tak dapat. Jadi dalam isu sumbangan barang ni ada 3. Barang tu sendiri, penyerahan itu, ataupun dalam zakat ada amil dan sebagainya. Yang ketiga, penerima tu. Adakah yang terima itu layak ataupun tidak. Jadi dalam situasi di Johor, sama juga pengalaman di Pulau Pinang, di Perak,
yang mana pegawai JKM terpaksa ikut dengan arahan pihak atasan. Jadi bila barang ini mula timbul ataupun mula tiba di lokasi-lokasi, saya difahamkan JKM urus melalui daerah. Jadi kalau macam di Johor Bahru, daerah Johor Bahru ini ada 5 parlimen. Jadi untuk satu daerah mereka terpaksa jaga 4-5 parlimen lah. Jadi apabila barang tersebut telah sampai, bila dibandingkan dengan di daerah-daerah yang lain, SOP-nya tidak sama rata. Ada yang dipanggil mesyuarat, ada yang sebenarnya disuruh tunggu, ada yang dah hantar senarai nama dan sebagainya. Cuma apa-apa perbincangan di antara ahli parlimen, iaitu daripada PH dan juga pihak JKM tertakluk dengan arahan pihak atasan. Sebab itu bila YB Teo Ni Ching daripada Parlimen Kulai mendedahkan bagaimana perbincangan mula sihat, malah beliau sempat distribute ataupun agihkan sebahagian daripada sumbangan, tetapi bila 600 bakul. ya, tapi bila sampai arahan wahyu datang, maka arahan itu memaksa ahli parlimen terpaksa hentikan kerja-kerja agihan ini dengan atas alasan ada ahli parlimen kawasan lain punya arahan. Maksudnya yalah kita tahu sekarang ni parti MCA yang bagi arahan ketika itu. Jadi dia mati sampai situ. Kemudian bila kami semak dengan pegawai JKM, sebenarnya bila keadaan ini tidak berlaku adil, saya rasa pegawai-pegawai pun rasa tidak tenteram. Ada yang rasa benda ini tidak jujur. Jadi saya dapat perhatikan maklum balas yang kita terima daripada bawah. Mereka insist ataupun mendesak supaya pihak kerajaan keluarkan hitam putih. You cannot say wahyu atas arahan atasan dan sebagainya, tapi tak ada perkeliling ataupun hitam putih. Jadi yang menjadi tanya-tanya apabila minggu lepas satu surat dikeluarkan daripada pejabat menteri besar, yang dikatakan daripada pejabat menteri besar. Saya pun adalah surat yang kita dapat teliti, yang mana dalam surat tersebut disenaraikan 11 parlimen. Dia bukan semua parlimen di Johor, 11 parlimen yang diwakili oleh Pakatan Harapan, yang mana dinyatakan penyelaras. Yang ini kalau saya kongsikan sedikit lah kenapa saya kena bawa isu ini. Sebab dari segi agihan penyelaras itu yang tertera dalam jadual tersebut, kita tengok memang standard dia sama. Ada setiap kawasan tu ada 5 penyelaras, dan apabila kami semak di kawasan masing-masing, saya telefon YB Keluang, saya telefon YB Ledang, tanya macam mana keadaan di sana. Bila saya semak kawasan saya sendiri sebagai contoh Johor Bahru, senarai angka 1, 2, 3, 4, 5 pun ikut parti politik. Sebagai contoh, apabila saya tengok senarai daripada Johor Bahru senarai nombor 1 tu, nama Faridah tu adalah orang UMNO. Kita kenal beliau ni siapa. Kemudian nombor 2, bila disebut nama saudara Ang ini merupakan bekas calon MCA yang bertanding dekat Don Setulang tapi kalah. Dan seterusnya parti MIC, parti PPBM dan juga parti PAS. Jadi benda ni standardized. Jadi bagi saya soal agihan di kalangan parti politik ini sangat tersusun. Kalau katakanlah ini kesilapan, mungkin kekhilafan, mereka mungkin nak kejar masa dan sebagainya, tapi ini memang dia tunggu sampai minggu lepas, dah 3-4 minggu, 2-3 minggu selepas isu ini panas, baru keluar arahan ini. Nampak sangat menunggu untuk susunan orang-orang politik ini. Jadi apa yang menjadi persoalan sekarang, bila diagihkan melalui saluran politik, macam di kawasan yang lain saya tidak pastilah, mungkin dari segi penerima ini kita dah ada senarai asnaf dan sebagainya. Tapi untuk macam saya sendiri di Johor Bahru ini, kami ada senarai asnaf. Kemudian di bandar ni kita memang ramai miskin bandar, ada yang peniaga gaji harian. Kemudian mereka yang terputus hubungan dengan suami yang sangkut dekat Singapura. Jadi yang ini sebenarnya kalau agihan ini melalui parti politik, saya rasa memang sekarang ni semua orang susah. Tapi bila tidak berlaku adil dalam soal agihan tersebut, maka saya rasa perkara ini bukan lagi isu soal barang itu sampai kepada pihak yang sepatutnya. Sekarang ini dah jadi satu isu yang besar.
isunya sekarang tak ada accountability. Barang tu bukan saja kita tak tahu sampai ke tidak, sekarang ni orang pun tak tahu barang tu nilainya sama seperti yang diwawarkan, dan akhir sekali yang orang tengah ni, siapa yang akan pastikan mereka ni ada accountable? Sebab dia lantikan daripada parti politik. Unless they are in the government, fair. I mean, you lantik mereka, jadi kalau mereka langgar perkeliling SOP, hantar kepada mereka yang tidak sepatutnya, boleh ambil tindakan tata tertib. Pegawai JKM boleh dikenakan tindakan tersebut. Tapi kalau dengan orang UMNO, macam mana kamu nak ambil tindakan tata tertib dalam kerajaan? Kalau yang buat silap ini adalah orang politik, wakilnya dulu memang yang bercita-cita nak bertanding dalam pilihan raya. Jadi bagi saya ini tiada accountability. Sedangkan ahli parlimen Pakatan Harapan macam YB Hana sendiri, Dr. Hatta, YB Bahtiar, kita ada tanggungjawab kepada masyarakat setempat. Orang cari kita. Jadi pada masa yang sama, apa yang sepatutnya kita bantu agihkan, ini dapat kepada orang yang tidak ada tanggungjawab kepada masyarakat. Mereka ini mungkin dia punya kiblat dia, mungkin dia punya keutamaannya adalah parti tersebut. Jadi keadaan di Johor ini bagi saya agak mendukacitakan, yang mana ianya juga ada coordination dengan peringkat kerajaan negeri, sedangkan ini adalah bantuan daripada federal yang sepatutnya ahli parlimen yang mewakili kawasan masing-masing perlu dilibatkan. Baiklah. Jadi saya nak tanya, bila YB Akmal tak dapat satu pun bakul JKM ini, bagaimana YB agihkan makanan ataupun membantu rakyat setempat sekarang di kawasan YB? Jadi bila the first conversation dengan pegawai JKM, apabila pegawai saya berhubung dengan mereka, bila disebut bahawa kena tunggu pihak atasan, bagi saya dah dapat gambaran lah. I mean, if you just wait for them to give the bakul makanan, tak akan dapat lah. Saya pun risau kalau dapat pun janji 1,000, mungkin dapat 500. Waktu tu saya masih berharap sikit lah, kalau janji 1,000, kalau dapat juga tinggal, okey. But at the end, kosong. Cuma bila benda tu tak berlaku, Alhamdulillah, I mean for our level, kami memang sebenarnya di Parlimen Johor Bahru kita dah ada pusat tabung makanan ataupun food bank yang kita dah ada dalam operasi sebelum PKP. Jadi bila berlakunya PKP, kita just reactivate pusat tabung makanan tersebut. Maksudnya tempat kumpul barang makanan pun ada. Kemudian nak tak nak kita terpaksa meminta sumbangan daripada orang ramai. Cuma pada awal-awal apabila perkara berlaku, ketika itu pun bukan soal bantuan JKM dan sebagainya. Bagi saya memang kita ahli parlimen Pakatan Harapan memang rasa terkesan dengan nasib masyarakat setempat. Jadi untuk peringkat kami, kita juga ambil makanan daripada pengilang ataupun pengeluar. Sebagai contoh, saya dapat bihun segera yang dibuat dekat area Kulai, jadi kita ambil. Kemudian bila kami berhubung di kalangan ahli parlimen, saya berbincang sebagai contoh dengan YB Wong Shuki, beliau menghubungkan saya dengan pekebun-pekebun kecil di Kulai. Jadi kita kutip sayur daripada Kulai, bawa datang ke Johor Bahru. Kemudian apabila dibincang di kalangan kami, ada orang yang mula menghantar, sebab yang terkesan ini bukan hanya di Johor Bahru, kawan-kawan di Mersing sebagai contoh, ada beberapa nelayan yang kata kenapa YB tidak beli ikan-ikan daripada kami. Jadi melalui duit sumbangan ini pun saya membeli ikan-ikan ini daripada Endau, daripada Mersing, tiap-tiap minggu untuk kita bawa ke Johor Bahru untuk buat agihan. Jadi bagi peringkat kami, agihan tu ada 3. Satu, barang kering yang macam mana bakul JKM, mungkin nilai dia besar, nilai kami kecil sahaja. Tapi barang kering ini adalah untuk bantuan mendesak mereka yang memang kita saring. Maksudnya kita semak satu persatu. Kalau dah terima bantuan daripada mungkin Majlis Agama. Kalau Johor ni Majlis Agama pun ada bagi bantuan, kita elakkan menerima 2 kali. So kita ada koordinasi di peringkat MPKK, Ketua Kampung supaya tidak bertindih.
Tapi yang kedua, sebab itu pun tak cukup mensasarkan orang kebanyakan yang susah. Jadi kita bawa barang segar, sebab barang segar ini perlu diagihkan segera, tetapi dia punya impact tu lebih meluas. Sekali kami dapat ikan, paling kurang 100-200 keluarga kita boleh bantu. Dan yang ketiga, masuk Ramadan ini kita akan sediakan makanan yang telah dimasak. Juadah berbuka puasa. Yang ini kaedahnya sebab sepanjang kami buat agihan sumbangan rumah ke rumah ataupun agihan barangan segar itu, kami juga berjumpa dengan beberapa peniaga kecil yang jual makanan. Dia tak nak bantuan, tapi dia kata, YB boleh bantu tak untuk kami berniaga? Saya kata memang you nak buka kedai tak boleh. But our plan now, we are going to buy the food daripada mereka. Maksudnya kami akan beli daripada peniaga asnaf ini. Kemudian bila dah beli itu, kita akan agihkan kepada mereka yang memerlukan. Supaya yang asnaf ni pun ada pendapatan sedikit. Tapi mereka yang mungkin jualan berbuka ni pun mungkin lauk yalah, yang sama dan sebagainya, kita cuba pelbagaikan lah. Jadi memang sekarang ni bergantung kepada kreativiti ahli parlimen dan juga dermawan di luar sana lah. Okey, terima kasih YB Akmal. Beralih kepada Dr. Hatta, saya difahamkan Dr. Hatta ada memperkenalkan sistem barter di kawasan Lumut. Boleh ceritakan sikit tak, Dr. Hatta? Ya, terima kasih YB Hana. Barter system. Dan ini bila orang ada pekerjaan, makanan agak kekurangan ya, kita kena carilah cara-cara yang lebih inovatif, asalkan bahan makanan tiba kepada rakyat kita ya. Kita kumpul sumbangan dan kita di pejabat parlimen pun mengeluarkan peruntukan sedikit-sedikit lah untuk membantu. Apa yang kita buat sehari pun ialah barter trading antara pangkor ramai nelayan-nelayan yang masih lagi boleh ke laut dan dapat hasil tangkapan ikan. Pasarannya agak kurang. Jadi pejabat kami telah berbincang dengan mereka dan mereka memberikan bekalan secara kawan-kawan hampir percuma lah ya. Dan oleh kerana ikan itu banyak, maka kita tukarkan dengan sayur-sayur di Cameron Highland. Kita dapat pukul 1.2 tan metrik ikan terpangkop, kita bawa ke Cameron Highland dan kita tukarkan dengan 5 tan sayur-sayuran berbagai jenis. Yang ini kita telah buat 2 kali di daerah Manjong dan dapat dimanfaatkan oleh sebahagian daripada penduduk kita. Sekarang kita sedang mencari apa lagi semangat-semangat daripada orang yang boleh bantu, dan kita insyaAllah akan dapat bekalan telur contohnya dan juga bekalan buah-buahan timikai. Bukan percuma tetapi pada harga yang sangat-sangat down to earth lah, yang boleh kita habiskan secara percuma kepada rakyat. Artinya kita boleh kalau kita nak menuntut lagi sumbangan daripada kerajaan, tetapi kalau kita mengikut pengalaman reaktif yang telah berlaku dalam consignment yang pertama itu hari, saya agak curiga kalau kita boleh dapat melaksanakan pembahagian secara adil seperti yang kita harapkan. Oleh yang demikian, kita di pejabat Pusat Khidmat Parlimen di Lumut mencari ikhtiar lah ya untuk mendapatkan sumber makanan. Dalam bulan puasa ni kita cuba sediakan makanan-makanan segera seperti bubur lambuk yang kita buat secara berpusat dan kita edarkan kepada penerima-penerima yang kita rasa memerlukan, contohnya mereka yang berada di front line ya. Jadi ini keadaan dan kita sentiasa membuka peluang kepada rakan-rakan kita, our well-wishers, whether they are in the rumah ataupun di luar yang ingin membantu, kita membuka peluang untuk memberikan kebajikan kepada penduduk-penduduk. Jadi itulah satu inovasi yang kita cuba buat, dan oleh kerana kita tak tahu berapa lama tempoh PKP ini akan berlangsung, maka kita akan teruskan usaha ini untuk memberikan sedikit kelegaan kepada penduduk kita.
Syabas Dr. Atta. Kita balik kepada YB Bakhtia. Oh, YB Bakhtia, okey. pada pendapat YB Bakhtia, apakah masalah paling ketara apabila bantuan makanan diagihkan melalui fahaman politik ataupun melalui cawangan ketua cawangan parti politik di kawasan ahli parlimen masing-masing sekarang? Masalah ketara sekarang. Saya rasa seperti apa yang diutarakan oleh Dr. Hatta dan juga YB Akmal, apabila berlakunya PKP ini, semua orang terkesan. Dia tidak kira mana-mana parti politik, tak kiralah you pahaman mana UMNO ke ataupun Perikatan ataupun PH. Kita tidak melihat kepada parti apabila membantu mereka yang terkesan. Sebenarnya kami di balik pulau pada hari pertama lagi 18 hari bulan Mac apabila bermulanya PKP, kami sudah memulakan bantuan dan saya cukup rasa begitu teruja dan dengan rakan-rakan yang tampil ke hadapan, yang datang untuk menderma. Dia kata, okey, saya tahu sekarang ni YB dah jadi pembangkang dan tidak lagi mendapat bantuan daripada pusat. Kita punya allocation semua pun dah been frozen masa tu. So, but we are lucky because ramai kawan-kawan datang. Bukan hanya memberi kita wang tunai untuk membeli barang-barang makanan, tapi juga ada yang datang, ada yang ada farm sendiri, ikan keli dia pergi, ikan keli kepada catfish kepada orang ramai sekilo-sekilo, ada yang 200-300 kilo dia bagi kepada kita. Dia kata ikan keli dia ada berjuta-juta dalam kolam, so it's better for them to distribute the catfish. And then kita juga ada pengeluar telur, ada macam-macam lah. Orang datang daripada ramai lah yang saya tak kenal dan ada juga baru kenal, dan they contribute to this membantu mereka yang terkesan daripada PKP ini. Jadi apa yang saya buat juga, saya lihat bahawa selain daripada keluarga yang terkesan, yang juga terkesan daripada PKP ini adalah pelajar-pelajar ataupun anak-anak kecil yang tidak ke sekolah. Mereka bila tidak bersekolah ini, some of them, the underprivileged children, pelajar-pelajar miskin, selalunya mereka mendapat makanan di sekolah. So they have to skip the meals. Jadi kita tengok apabila saya pergi meninjau sendiri, rumah ke rumah, melihat memang kanak-kanak ni kadang-kadang sehari dia makan satu meal saja. Disebabkan oleh kerana kemiskinan. Saya pergi satu rumah ni ibu tunggal, ada 8 orang anak. Yang kecil baru darjah 1, yang besar baru bekerja. Jadi yang bekerja itulah yang menampung adik-adik dia. So saya rasa sedih betul tengok rumah dengan kecilnya rumah tu, dan ada 8 orang anak-anak di situ, dan mereka hanya makan satu. Saya tanya betul-betul makan apa? Makan sekali aja sehari. Kadang-kadang makan nasi dengan kicap saja. Sebab tak ada benda nak dimasak. Jadi kita lihat anak-anak ni dia undernourished sebab kurang makanan berkhasiat. Jadi kita instead of bagi beras, bagi tepung, bagi minyak, kita beli makanan untuk anak-anak. Kita beli susu, kita beli cereal, we buy some juices, beli roti, biskut dan sebagainya untuk mereka pagi-pagi itu mereka dapat makan. At least they have some healthy breakfast in the morning. And we also provide some books for them to read. So they are very excited apabila dapat buku-buku cerita and then buku latihan secara buku yang berwarna. Jadi all this membuatkan mereka ceria. Sebelum tu mereka rasa nampak sedih bila dapat buku. Ada setengah dua adik-beradik ni, dia bila dapat buku je dia tak tengok makanan dia tengok kepada buku tu. So I think we thought that only makanan yang
yang akan penting, tetapi sebenarnya makanan rohani juga penting, iaitu pembacaan dan sebagainya. Dan we also help some family with keluarga yang tidak ada akses kepada internet, yang perlu kepada akses internet untuk buat kerja rumah. Jadi kita juga bagi use tablet, bagi use computer to them so that they can membelajar dapat akses kepada internet untuk buat kerja-kerja rumah mereka. Jadi ini antara program yang kita buat di balik pulau ini. Saya rasa I think is ongoing, and bila kita paparkan dalam social media tentang aktiviti kita membantu pelajar-pelajar ini, ramai kawan-kawan Facebook tampil untuk memberi bantuan lagi. So kita setelah kita tahu bahawa 1,000 bakul yang patutnya dapat kepada rakyat, rakyat yang patut dapat, yang berhak dapat, tak dapat. Jadi kita rasa kita tak boleh harapkan lagi kepada bantuan kerajaan pusat. Kita sendiri kena kreatif, kita sendiri kena mencari jalan untuk membantu rakyat, sebab dipilih, kita telah dipilih oleh rakyat. Jadi ini amanah kita. Jadi kita tak maulah nanti kita tanggungjawab kita ni kita lalai, tanggungjawab ni kita tidak buat dengan sebaik-baiknya. Jadi saya bertanggungjawab kepada rakyat, jadi saya terpaksa mencari jalan kreatif, seperti juga rakan-rakan saya Akmal dan juga Dr. Hatta have to be kreatif untuk membantu rakyat-rakyat di luar sana. Jadi saya rasa setakat ini kita telah pun membantu lebih pada 2,000 orang, seperti apa yang Akmal buat di Johor Bahru. Kita juga membantu peniaga-peniaga kecil. Kita beli nasi lemak yang dia buat tiap-tiap pagi tu. Kita beli nasi minyak yang selalu dia berhasilkan. Kita bihun, kuih, kari pap, donat sebagainya. Macam-macam lah kita beli dan kita edarkan kepada keluarga yang susah, yang tak dapat makanan. Kadang-kadang kita tak boleh bagi makanan kering saja kepada orang, sebab ada 2-3 family ni, dia memang orang tua duduk sendiri, dia home alone, so dia tak masak pun, dia tak ada dapur pun, setengah tu tak ada dapur. Hari ni saya ada pegawai PKK saya beritahu ada seorang ni, lelaki ni, dia memang bujang, tak ada siapa duduk dengan dia, dan dia tidak mampu untuk masak pun. Dia tak ada dapur pun rumah dia. Jadi kita tak boleh bagi makanan kering sebab dia tak masak. Jadi kita terpaksalah cari jalan untuk membantu dia tiap hari dengan menyalurkan makanan-makanan yang terus dia boleh makan. Jadi sebenarnya pelbagai kehendak. Actually we have to look at the various needs. Sebab kalau nelayan pun susah sebenarnya. Kalau nelayan ni kita tak boleh bagi sardin sebab mereka dah nelayan. Jadi kita terpaksa bagi makanan yang lain, di beras ke telur ke untuk mereka. Jadi bergantung kepada the needs ataupun keperluan target group tersebut. Baiklah. Untuk penonton Jom Channel yang baru saja mengikuti program kita pada hari ini, kita baru mendengar mengenai usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan di kawasan masing-masing. Kerana tak dapat bakul JKM ini, mereka kena cari jalan kreatif untuk membantu rakyat setempat yang memerlukan bantuan makanan. Jadi tidak benarlah bahawa kita hanya mengkritik tapi kita tak mencari jalan penyelesaian. Kita semua ada program masing-masing untuk turun ke padang dan mencari dana untuk memberi bantuan sebaik mungkin. Tapi saya nak gunakan forum ini untuk mendapatkan pendapat daripada 3 ahli parlimen kita. Kita bukan saja nak mengkritik tapi kita nak bagi cadangan kepada Menteri Rina Harun sekarang. Bagaimana beliau boleh memperbaiki usaha sekarang sedia ada untuk kita pastikan bantuan makanan ini sampai kepada kawasan parlimen yang betul-betul memerlukan bakul makanan ini. Kerana saya tak dapat bayangkan situasi di Sabah. Saya telah cek dengan ahli parlimen Sabah, warisan di sana, mereka tak dapat pun 1 bakul JKM. Dan di kawasan luar bandar memang susah untuk mereka keluar dan mencari dana untuk menyampaikan bantuan makanan. Jadi ada apa-apa tak cadangan untuk Menteri Rina Harun memperbaiki keadaan semasa? Silakan Akmal, Hatta, Bakhtiar. Okey, kalau tu saya mula dulu. Amal. Ya, okey, silakan. Sebab
Yang lain semua bekas bagi orang timbalan tua. menteri. Idea dia banyak. So Okey. saya Akmal, silakan. saya curi dulu idea dia. Okey, sebab dari segi pengurusan ketika bencana, ini menimbulkan beberapa senario. Yang pertama is actually seperti kita berperang dalam situasi war. Cuma masalahnya bila kita dalam keadaan mendesak ataupun terdesak, jadi banyak perkara yang dibuat secara bulldoze. Maksudnya semak dan imbang itu tidak berlaku. Semua urusan, contohnya pembelian barang makanan ini, tak ada siapa yang boleh semak harga ataupun nilaian itu mencukupi seperti bajet yang dikeluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tengok, ialah kami ahli parlimen. Nak tak nak, kita jaga kawasan. Tapi dari segi dasar, based on our experience yang kita bincangkan tadi, sebenarnya kalau lihat keadaan di Lumut, di Pulau Pinang, di Johor Bahru, ada titik persamaan dan juga ada titik perbezaan. Jadi kalau dibuat terlalu rigid melalui arahan daripada atas, centralized agihan, yang mana dulu menteri tersebut juga nak kata semua sumbangan ini kena melalui JKM, dia rela dan APM hantar. Itu dia cakap awal dulu. Dalam keadaan NGO semua tak dibenarkan untuk buat agihan, ini akan menyebabkan you tengok daripada atas macam mana keadaan di pendalaman ataupun even di kawasan bandar, bahawa agihan ini tidak terlepas ataupun ada pihak yang tersisih. Jadi sebab itu apabila YB Hana sendiri pun bersuara lantang untuk jangan sekat NGO untuk bantu, sebab kita tahu keadaan di bawah ini kalau you terlalu rigid dari segi agihan tersebut, akan ada pihak yang tidak terima. Jadi macam mana kita nak kaedah yang terbaik? Kalau tengok tadi pengalamannya, kalau ahli-ahli parlimen ini diberi ruang, you empower, whatever creativity ataupun yalah, ada yang guna style butter, ada yang beli daripada orang susah dan sebagainya. Yang berlaku PKP ini, supply chain, logistik semua terburai. Bila arahan orang tak boleh bergerak, barang-barang makanan ini sebenarnya ada tapi tak diguna pakai dengan sebaiknya. Dia tersangkut, tersadai sama ada nelayan, petani dan sebagainya, benda ni tak bergerak. Jadi sebenarnya kalau kita, yang paling penting sekarang ni, logistik itu kena bergerak. Jadi kalau ruang ataupun ahli parlimen diberi peranan, ahli parlimen mampu meningkatkan nilaian tersebut, sebab kita tahu yang mana lebih bernilai di kawasan tersebut dari segi barang-barang yang diperlukan. Yang kedua, kita tahu yang mana is a good bargain, yang mana yang sebenarnya murah, yang mana sebenarnya, sebab sekarang ni lambakan ini banyak. Jadi it's a war, ini peperangan. Ini bukannya soal kamu nak kawal ini kena orang UMNO hantar, ini orang PAS. Ini bukan soal politik. Sekarang ini masalahnya, isu JKM sekarang ni, JKM buat agihan, rela buat agihan bantuan NGO. Bantuan kerajaan, UMNO pula ambil alih. Itu tak betul. Itu sepatutnya JKM, duit kerajaan ini disalurkan melalui saluran yang terbaik, bukan melalui saluran politik. Jadi saya rasa untuk menteri, Menteri Rina, yang dululah dengan saya tak nak sebut isu Doraemon, tapi tengok YB Hana ada kipas kat atas kepala dia. Teruklah you. Macam Doraemon sikit. Tadi saya pinjam YB Batia punya idea tadi. Jadi kalau kita tengok untuk nasihat kepada Menteri Rina, kalau you empower ahli-ahli parlimen ini, yang akan berterima kasih kepada kamu bukannya ahli parlimen, yang akan berterima kasih kepada kamu adalah rakyat biasa. Dia lihat bahawa kerajaan sebenarnya tolak pemahaman politik ke tepi, tolak saluran-saluran parti ini, ikut daripada melalui wakil-wakil rakyat yang telah dipilih. Jadi sebab itu bagi saya, sumbangan setiap kawasan parlimen ni bernilai RM100,000, iaitu satu beg RM100, 1,000 beg RM100,000. Adakah yang kamu bagi, duk agih-agihkan dekat kawasan parlimen ni nilainya benar-benar RM100,000? Saya tak rasa.
apa yang kami buat mungkin separuh ataupun tak sampai separuh dari segi nilaian tersebut, tapi saya rasa kesannya lebih besar sebab kita tahu keadaan di bawah, barang mana yang murah yang kita boleh beli, barang mana yang lebih memerlukan bagi rakyat. Kamu beli sardin untuk lumut, memang Dr. Hatta campak ke laut lah, dia banyak nelayan kat situ. Sama dengan Pulau Pinang juga, tapi kalau kamu bagi apa yang sangat bernilai di sana, kita boleh dapatkan. Dan dari segi check and balance tadi, bila kamu ikut saluran politik, UMNO, PAS, MIC, MCA semua ini, akhirnya rakyat biasa ni akan tersisih. Jadi last kali bagi saya, pandangan saya ialah benda tu dah berlaku. Sepatutnya dalam isu zaman susah ini, why ahli parlimen sangat penting sebab orang pilih mereka. Kalau dia tak pilih nama pun, dia pilih parti lah. Dulu kita bertanding atas Pakatan Harapan. Jadi komunikasi antara rakyat dengan ahli parlimen ni lebih baik ataupun lebih meluas berbandingkan wakil-wakil parti politik tadi. Jadi komunikasi itu perlu dipertingkatkan. Kalau kamu bagi ruang kepada ahli parlimen, kita dapat outreach tu lebih meluas. So we try to cover the loophole. Sekarang ini bila orang sini dapat, orang sana tak dapat dan sebagainya, ikut saluran politik yang sempit, jadi ada orang yang akan tersisih. Dia tak tahu siapa orang MIC kat kawasan tersebut. Dia orang India datang ke orang UMNO, orang kata kamu balik, kamu mintalah dengan MIC. Ataupun orang Melayu pergi minta dengan MCA, benda yang sama, which that is wrong. Komunikasi itu kena meluas supaya orang yang terdesak, macam tempat kami pun sekarang ni kita dah mula terima permohonan daripada even orang asing. Should we actually warga asing, should we just ignore them? Cannot, because tapi saya punya syarat satu je, dia kena ada dalam parlimen saya. Kalau di luar yang betul-betul terdesak, saya akan berhubung dengan ahli parlimen yang berkenaan supaya saya tak over capacity lah. Kalau ia dah tak mampu sampai orang lain minta tu, setiap kawasan ada ahli parlimen mereka. Tapi bila ada koordinasi sebegini, you dapat tutup lubang-lubang yang mungkin orang tercicir. Jadi sebab itu komunikasi yang Rina Harun kena bantu. Ini tak perlu pakai suara Doraemon. Ini sebenarnya guna saluran ahli parlimen yang mana kita boleh pastikan seramai mungkin yang terdesak, yang memerlukan bantuan ini, menerima bantuan, dan nilai yang kita boleh uruskan ni jauh lebih banyak berbanding dengan cara kaedah politik UMNO Barisan Nasional ni. Terima kasih Akmal. Dr. Hatta dan Dr. Bakhtiar ada apa-apa yang nak tambah? Dr. Bakhtiar, maaf. Saya nak tambah sikit ya. Tak banyak masa ya. Okey, tambah. Ya, saya tambah sikit saja. Dalam hal urusan pengendalian peruntukan daripada kerajaan, ketulusan adalah sangat penting. Ya, kita kena betul-betul transparan dari segi kos perbelanjaan kita, pengedaran kita. Ini bukan masa untuk kita nak score political point ya, untuk populariti ke, tetapi ada kecemasan di sini, ada emergency. Jadi bila kita diminta untuk menyediakan senarai nama, ya contohnya siapa nak dibagi, dah kita diserahkan kepada JKN atau melalui pejabat daerah untuk dinilai. Tapi kita tidak tahu akhirnya siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat ya. Jadi rakyat akan mempertikaikan. Sebagai seperti disebut oleh Akmal tadi, kita sebagai wakil rakyat, sebagai ahli parlimen, kita berada di situ secara legitimate. Kita berada di situ mengikut peraturan, bukan kita bina ego kita sendiri, menonjolkan diri sendiri, tidak. Orang akan bertanya kepada ahli parlimen, mana peruntukan. Jadi kalau kita tidak telus, susah kita nak jawab ya. Ada yang mempertikaikan kandungan bakul makanan itu sama ada setimpal dengan harganya, kualitinya dan sebagainya. Jadi kalau macam ini tidak boleh dipakai. Apapun benda sudah berlaku. Jadi saya rasa kita harap kita tidak akan berhadapan lah dengan bencana-bencana ini. Tapi sebagai satu pengajaran kepada kita harus memikirkan supaya apa yang kita buat itu akan berhasil semaksimal mungkin dengan kebocoran yang minima, ketirisan yang minima.
saya rasa kerjasama antara kerajaan dengan wakil-wakil rakyat yang dipilih secara sah ini mesti diwujudkan dengan bersangka baik. Kita sebagai wakil rakyat pembangkang, kita mempunyai tanggungjawab, kita akan berhadapan dengan rakyat, jadi kita pun tidak mahu berseronok bersuka hati untuk berlaku bias atau pihak sebelah. Jadi itulah yang kita harapkan dapat diberikan penilaian. Kita tidak ada bangkangan kalau JKM dijadikan sebagai penyelaras. JKM ada senarai dia, ada orang dibantunya, tidak salah. Tetapi kalau ada kerjasama yang baik antara JKM bukan ada tentera di daerah, ada 6 orang, 6-7 orang pegawai contohnya, nak mengendalikan satu daerah. Kalau di Manjung tu ada 2 parlimen, Johor Bahru ada 5 parlimen dengan sejumlah rakyat sedemikian. Saya rasa tidak menasabah ianya dikendalikan oleh satu jabatan sahaja. Jadi kita menawarkan diri dia untuk melaksanakan tanggungjawab yang berat ini kepada rakyat. Jadi biarlah telus, biarlah kita terbuka, kurangkan kerana-kerana yang boleh menghalang perjalanan usaha-usaha yang baik ini untuk semua peruntukan yang diberikan itu sampai kepada sasaran. Ini yang lebih penting. Jadi saya ucap terima kasih kepada peluang untuk kita menyampaikan suara hati ini, walaupun kita agak tak berapa selesa dalam keadaan yang telah berlaku, tapi tanggungjawab kita masih ada dan kita akan terus usaha. Kalau ada lagi kerjasama dengan pihak JKM, kita sentiasa terbuka untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Dr. Hatta. Bakhtiar, anything you want to add? Yes, since we have a limited time, masa yang singkat, jadi saya cuma nak mengatakan bahawa apabila PM Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa kita prioriti utama kita ialah melawan COVID-19 dan rakyat menjadi keutamaan kita dan letak politik di tepi, saya rasa dia tuju perkataan ini kepada kabinet ataupun menteri-menteri dia sendiri, sebab saya rasa macam pepatah Melayu lah, paku dulang paku serapih, kata orang dia yang lebih. Maksudnya di sini yang banyak main politik di sini dalam isu bakul makanan ni bukan daripada Pakatan Harapan. Yang main politik ni ialah mereka daripada Perikatan Nasional yang hijack bakul makanan ini daripada ahli-ahli parlimen yang sah. Jadi saya minta sekali lagi supaya jangan main politik dari segi tujuan untuk pembahagian bantuan makanan kepada rakyat yang terkesan di luar sana. Kita boleh bekerjasama seperti apa yang Dr. Hatta sebut tadi, bekerjasama dengan JKM, bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan supaya setiap mereka yang terkesan daripada PKP ini dapat bantuan regardless, tidak kira berlatar belakang politik, agama dan sebagainya. Semua rakyat Malaysia yang berhak kita akan tolong. Seperti dalam parlimen saya sendiri di pusat khidmat, saya beri pesan kepada staf-staf saya, kalau ada orang walk in mohon minta minta bantuan, saya kata jangan banyak soal, jangan soal berapa pendapatan, berapa duduk, bagi saja, sebab orang datang ke pejabat kita nak minta bantuan, maksudnya they are desperate to even datang sendiri pejabat untuk minta bantuan. Saya ada polisi macam zero reject polisi lah. Kalau siapa datang minta pejabat saya bagi. Saya ada di sana kadang-kadang ada di pejabat, bila ada orang walk in, no question asked, kita beri apa barang-barang yang ada dekat pusat khidmat saya. Jadi sekali lagi saya minta supaya tumpuan utama atau fokus utama ialah membantu mereka yang terkesan, tidak kira latar belakang politik sebagainya. Inilah fokus utama kita, dan marilah sama-sama, saya rasa kita willing bekerjasama untuk menyelesaikan ataupun melawan COVID-19 ini, insya-Allah. Saya rasa itu saja. Terima kasih.
kasih Bakhtia, saya akan buat rumusan sekarang bagi penonton Jom Channel. Kita telah membincangkan isu bakul makanan JKM yang tidak sampai ke kawasan pembangkang, dan saya terima banyak laporan ataupun WhatsApp message reporter sedang tanya betulkah Bakhtia, Dr. Hatta dan Akmal sampai hari ini belum menerima satu pun bakul JKM. Saya sahakan tak ada, kosong. Kosong. Ya, di kawasan masing-masing. Kosong. Dan untuk segambut saya terima 250, tetapi masalah paling ketara sekarang adalah apabila diagihkan melalui cawangan parti politik Perikatan Nasional di kawasan parlimen, mereka ini bukan wakil rakyat yang telah dipilih oleh penduduk setempat. Jadi saya lihat kita mungkin ada overlapping dan juga ada pembaziran. Saya bagi contoh, kalau satu keluarga telah pun menerima bakul NADMA dan orang tak tahu bahawa mereka telah menerima bakul NADMA, saya tak tahu bahawa keluarga ini telah menerima, saya akan turun dan bagi sumbangan kali kedua. Kemudian parti UMNO akan dapat bakul JKM, kemungkinan besar mereka akan sampaikan bakul JKM RM100 itu kepada keluarga yang sama. Jadi kalau kita tak ada satu parti ataupun satu agihan yang berstruktur dan kita tak ada master list untuk kita share, kemungkinan pembaziran wujud di kawasan masing-masing. Satu keluarga mungkin dapat 6 bakul, satu keluarga langsung tak dapat bantuan. Masalah kedua adalah apabila duit rakyat digunakan, satu kawasan parlimen 1,000 bakul dan satu bakul RM100. Jadi satu kawasan RM100,000, kita ada 222 kawasan parlimen. Jumlah kos yang ditanggung oleh rakyat adalah 22.2 juta. Dan ini bukan satu amount, jumlah yang kecil, dan sepatutnya ada ketelusan di mana dan siapa yang telah menerima bakul ini. Jadi saya bagi cadangan kepada Rina Harun, selagi senarai nama siapa yang telah menerima bakul ini tidak dikeluarkan oleh JKM, kita bukan minta penerima, kita minta bakul ini telah diagihkan kepada siapa. Okey, siapa wakil-wakil ini di kawasan parlimen masing-masing. Selagi senarai nama ini tak ada, selagi itulah ahli parlimen akan terus membangkitkan isu ini, kerana saya kesian saya tengok ahli-ahli parlimen di Sabah terutamanya, satu kawasan perlu agihkan lebih kurang 6,000 bakul setakat 40 hari PKP ini, dan mereka memang memerlukan banyak pertolongan. Saya minta kalau Rina peka terhadap situasi ini, pergi memahami situasi di kawasan Sabah dan Sarawak yang memerlukan banyak bantuan. Isu ketiga adalah untuk arahan yang berbeza. Kita dengar daripada YB Bakhtia, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi boleh mengeluarkan surat arahan kepada pengarah JKM Pulau Pinang, dan di negeri Johor Akmal telah menjelaskan bahawa surat arahan datang daripada Menteri Besar ataupun setiausaha politik Menteri Besar. Jadi bila JKM menerima arahan yang berbeza-beza daripada Menteri Besar, daripada Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, bila ada arahan seperti ini, JKM menjadi serba dan rancangan kerja JKM memang akan jadi huru-hara. Jadi ini tidak adil kepada pegawai JKM yang telah bekerja keras dari hari pertama PKP sehingga sekarang, dan mereka kena menjawab persoalan-persoalan ataupun soalan daripada orang yang marah kerana mereka tak dapat bakul makanan ini. Jadi saya meminta kita akhiri program malam ini dengan memberi cadangan dan menggesa Menteri Rina Harun untuk segera menyenaraikan siapa yang telah menerima bakul makanan di setiap kawasan parlimen ini, supaya ada ketelusan duit rakyat yang telah dibelanjakan, kita semua boleh tengok. Kalau tidak, bila kita masuk parlimen nanti, menteri kena jawab soalan yang sama, kerana ini bukan 1-2 kawasan parlimen, 80 kawasan parlimen telah keluar dan kata cerita yang berbeza kerana memang setiap kawasan berbeza-beza, tak dapat bantuan yang telah dijanjikan. Jadi kita sebab tu parlimen tak ada pembahasan nanti. Tak ada soalan. Dia tak benarkan soal sesi soal jawab. Okey, jadi kita ucapkan salam Ramadan kepada semua penonton Jom Channel. Terima kasih kepada Jom Channel kerana membenarkan kita menggunakan platform ini untuk membincangkan isu bantuan makanan JKM, dan kita akhiri dengan mengulangi pendirian Pakatan Harapan bahawa
COVID-19 ini adalah satu krisis yang perlukan bantuan semua pihak, bukan mainan politik, dan kita mesti bekerjasama dengan JKM untuk pastikan bantuan makanan ini sampai kepada setiap keluarga yang memerlukannya. Jadi, Okey. Dr. Atta? Ya, terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Okay, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Okay, bye. Thank you. Bye. Okay, thanks Fabiana. Okay.